Sememangnya statistik yang amat menakutkan ya apabila kita lihat tentang keadaan pesakit-pesakit buah pinggang di negara kita. Dijangkakan lebih 100,000 pesakit buah pinggang yang akan menjalani dialisis menjelang tahun 2040. Itu kira-kira dalam 8,000 setahun. Dan yang paling menakutkan, 35% daripada pesakit-pesakit ini di bawah 45 tahun. Takut tak, Nim? Ya. Merupakan pembunuh secara senyap. Sebab apa? Statistik yang dikongsikan mungkin agak tidak begitu ketara dan bukan orang kata pembunuh nombor satu dalam kondisi kesihatan dan sebagainya. Tapi bila kita perhalusi betul-betul, maknanya bukan sahaja mereka yang melepasi umur 60 tahun, tapi bawah 45 tahun pun ada beberapa kondisi yang menyebabkan bukan disebabkan penyakit-penyakit kronik, tapi mereka sememangnya ada kondisi yang berkaitan dengan buah pinggang. Jadi spesifiknya hari ini, penyakit buah pinggang yang kita nak kenal pasti dari segi punca, rawatan dan bagaimana cara yang terbaik untuk anda menyantuni mungkin pada peringkat awal adalah peringkat yang berpotensi untuk mendapat peratusan yang baik untuk sembuh dengan secara baiklah. Okey, kita bersama dengan Dr. Azhani Akmar Azhar, pakar perubatan dan nefrologi dari Hospital Serdang. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, dan juga di sebelah doktor itu Puan Ashikin Ahmad Nizamuddin selaku pesakit yang akan kongsikan pengalaman juga. Puan Ashikin, terima kasih kedua-duanya bersama dengan kami pada hari ini. InsyaAllah. Jadi kita mulakan dengan Doktor. Kepentingan buah pinggang ini. Kita start dengan basic dahulu. Silakan. Okey. Macam yang video yang kita ada tadi. Okey, buah pinggang dia macam-macam. So, yang ini adalah replika buah pinggang. Ini memang actual size. Saiz sebenar buah pinggang kita. Jadi, kepentingan buah pinggang ni sebenarnya dia bertindak sebagai filter. So, dia akan menapis segala kotoran, segala toksik bahan kumuh dalam badan kita. Dia akan menapis dan akan keluar melalui saluran air kencing dan melalui pendi kencing dan dikeluarkan. Itu fungsi yang kita sedia maklumlah, apa yang kita tahu. Tapi selain daripada itu, buah pinggang pun penting untuk mengawal tekanan darah, ya, mengawal keseimbangan kita kata elektrolit dalam badan, garam-garam dalam badan. Membantu dalam pembentukan darah merah, dan juga memelihara kesihatan tulang. Okey. Jadi kita boleh bayangkan dia macam ibarat satu filter. Kalau kita makan benda yang tak bagus, di situlah tempatnya stuck. Boleh ke kalau kita katakan begitu tempat atau toksin-toksin yang akan terus berada di dalam badan kita dan tidak dapat ditapiskan? Boleh juga. Jadi ada yang secara direct, ada toksin-toksin apa-apa daripada segi pemakanan atau apa-apa suplemen atau ubat-ubatan yang kita ambil yang boleh dah menyebabkan kerosakan direct kepada buah pinggang itu sendiri. But of course penyakit-penyakit lain, terutamanya darah tinggi, kencing manis. Kalau tak dikawal ni pun boleh menjadi tahap kolesterol yang tinggi. Boleh juga, boleh juga. Okey, di samping kita perhalusi permasalahan sakit buah pinggang, kita harus tahu yang ada rantaian sakit-sakit lain yang menyumbang kepada keadaan ini. Rata-rata maknanya perlu 2 kali cure lah kan. Ada kondisi yang lain juga perlu diubati dan kondisi ini juga. Betul. Sambil-sambil tu kita bersama dengan Puan Ashikin. Puan Ashikin yang juga nak berkongsi bagaimana keadaan. Kalau mungkin boleh kita recall kembali dari sudut tahapnya sakit buah pinggang yang kita dialami. mulakan dengan umur berapa Puan Ashikin didiagnos dengan penyakit buah pinggang? Okey, saya didiagnos masa berumur almost 23 tahun. Begitu muda ya? 2013 ya. Pada masa tu saya baru saja bekerja dalam 6 bulan, baru habis belajar, baru bekerja 6 bulan. Dan saya mengalami simptom seperti pening, cepat penat, kerap kejang kaki. Jadi pada masa tu saya ingat saya terlalu letih. Sampailah ada satu masa tu saya memang dah tak tahan sangat, jadi saya pergi ke klinik untuk membuat check up lah kenapa. Jadi pada masa tu saya punya blood pressure terlalu tinggi, dalam 182 bawah 100. Dan tidak normal untuk orang yang berumur muda seperti itu untuk ada that high BP. Jadi pada masa tu doktor yang di klinik tersebut mensyorkan saya pergi menjalani check up further lah untuk check kidney saya. Dan ternyata pada masa tu memang kidney saya hanya berfungsi 1% saja. 99% tak berfungsi? Dah tak berfungsi. Jadi saya terus perlu menjalani rawatan dialisis pada hari tersebut. Okey. Hari yang sama. Kenapa saya selalu dengarkan tentang perkara ini, doktor? Antara mereka yang dah detect, mereka yang berada pada antara 50% hingga 70% kroniknya kondisi itu. Mengapa macam tu untuk bagi keadaan kondisi sakit buah pinggang ni? Okey, jadi masalah buah pinggang ni kita ada tahap 1, 2, 3 hingga 5. Di tahap 5 tu kita tahap akhir. So malangnya pesakit yang menghidap masalah buah pinggang, dia tak akan menunjukkan apa-apa gejala, apa-apa simptom. Tak ada simptom? Tak ada. Tak ada lebih menakutkan. Yes. Sebab tu kita kata silent, quite silent. So bila faktor-faktor ini akan manifestasi? Bila dah
Stage 4, stage 5. Kebanyakan mungkin ada stage 4 dan nak penghujung sampai ke stage 5, baru akan menunjukkan simptom-simptom. Ini adalah kerana pertama buah pinggang tu dah tak dapat nak tampung apa-apa beban yang ada pada badan, dan yang kedua pesakit dia dah mula merasa kesan-kesan lah, toksin dalam badan yang tinggi, racun asid dalam badan yang tinggi. So sebab tu dia menunjukkan gejala-gejala pada peringkat yang akhir. Jadi itulah simptom-simptom yang kita harus pantau ya, kepenatan, kurang selera makan, kekejangan kaki, apa lagi simptom-simptom yang mungkin terlepas? Yang kurang selera makan, badan gatal-gatal, kaki bengkak, loyi-loyi yang muntah-muntah, ni semua adalah tahap akhir. Mungkin setengah pesakit dia boleh detect awal sedikit waktu kencing dia macam ada berbuih. Itu mungkin ada tanda-tanda awal. Okey. Maknanya kalau contoh dari sudut pemeriksaan yang bagaimana untuk kita uji diri kita sama ada kita berpotensi mempunyai sakit ataupun kondisi buah pinggang. Okey, jadi untuk pesakit yang buah pinggang ni kita kena tahu siapa yang ada risk factor, faktor-faktor risiko. Genetik boleh. So untuk siapa individu yang memang ada faktor keturunan, mak ayah atau adik-beradik yang muda ada masalah buah pinggang, so untuk pesakit-pesakit individu ini kita nasihatkan memang kena dapat pemeriksaan awal. Tak kisah muda Apa jenis pemeriksaan tu untuk kita spesifikkan? Jadi pemeriksaan adalah pemeriksaan air kencing dan ujian darah. Air kencing dan ujian darah. Betul. Tapi seperti yang Anim cerita sebentar tadi, hampir 70% mereka yang menghidapi penyakit buah pinggang juga menghidapi kencing manis, dan hampir 22% mempunyai hipertensi ataupun adakah ini mendorong penyakit buah pinggang atau buah pinggang yang sakit dulu baru kita dapat penyakit yang lain? Okey, jadi untuk kebanyakan pesakit, ya betul, pesakit kencing manis, pesakit ada darah tinggi memang berisiko untuk dapat masalah buah pinggang. Jadi yang kepentingannya adalah pesakit yang ada dua masalah ini, kawalan adalah penting. Ya, kena sentiasa ambil ubat satu. Ya, berjumpa doktor. Dia bukan sejenis macam doktor bagi ubat lepas tu kita sambung dekat farmasi. Tak boleh macam tu. Pemantauan, pemeriksaan kesihatan, pemantauan tentang ubat-ubatan, pemantauan dengan fungsi buah pinggang dan penyakit itu sendiri adalah penting. Jadi memang kena sentiasa berjumpa dengan doktor, sentiasa buat check up. Okey, untuk Puan Ashikin, apa rawatan yang dijalani selepas didiagnos? Tadi dah cerita sampai dah tahu kan pada peringkat usia yang sangat awal hanya 1% sahaja yang berfungsi. Jadi apa tindakan selepas itu? Okey, jadinya saya terus menjalani rawatan dialisis, hemodialisis selama 8 tahun sehingga 8 tahun. Sehingga 2021. Okey. Jadi dalam pertengahan 2020 macam tu adik saya menyatakan hasrat untuk mendermakan buah pinggang dia kepada saya. Jadi kami pun terus menjalani workup lah untuk transplant tu dalam setengah tahun lebih kurang macam tu, dan saya telah menjalani pembedahan transplant buah pinggang didermakan oleh adik saya pada September 2021. Alhamdulillah. Jadi ada adik yang prihatin yang menyayangi kakak. Tapi Ashikin kerja kan? Ya, betul, saya bekerja. Jadi selama 8 tahun tu, macam kalau kita nampak mereka yang akan pergi ke dialisis dibawa oleh anak kan, mereka yang pada peringkat usia yang dah memang boleh dibawa. Macam pada ketika itu bagaimana? Sangat struggle kan? Yes, saya bekerja. Saya memang bekerja selama saya menjalani rawatan dialisis. Saya bekerja full time dan saya kini saya akan balik sedikit awal untuk pergi ke dialisis lah. Jadi daripada kerja saya akan drive terus balik. So dia 3 hari sekali untuk menjalani dialisis? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Dan setiap kali balik kerja akan pergi sendiri. Jadi selepas tu macam mana? Apa keadaan? Selepas dialisis selalunya kita akan berasa penat, pening sebab BP kita low selalunya. Jadi saya akan memandu dengan berhati-hatilah masa balik tu. Sebab selalunya orang bawa kan, kita nampak orang tua kan, anak kita dia nak bawa. hold sikit Puan Ashikin ni. Banyak lagi soalan saya untuk Puan Ashikin. Tapi kita ada satu soalan daripada laman Facebook yang menyatakan adakah masalah thyroid menyumbang kepada penyakit buah pinggang? Okey, masalah thyroid itu sendiri dia kata tak ada direct correlation of course, ya. Masalah thyroid ni pun bermacam-macam. So kita nak pakai genre spesifik pun susah juga. Tapi yang saya boleh cakap ialah masalah thyroid dia akan boleh mendatangkan kesan kepada jantung, dan apa-apa masalah jantung pun boleh menyebabkan berkait kepada buah pinggang. Betul. Oh, semuanya berkala dan berkait di sini. Doktor, kadang-kadang kita terlupa dengan sebenarnya ada perkara-perkara yang kita boleh kawal. Maknanya mungkin lifestyle. Gaya hidup, yes. Yang diwarisi itu mungkin agak sukar lah kan, memang kondisinya sebegitu. Tapi apa perkara yang kita sebagai rakyat Malaysia boleh mengawal pada peringkat awal untuk mengelakkan daripada terkena kondisi ini? Okey, jadi of course kita kata prevention is better than cure. Jadi kita kena mencegah lebih baik daripada merawat.
amalkan gaya hidup sihat, bersenam, berhenti merokok, kurangkan berat badan. Jika ada penyakit kencing manis darah tinggi, sentiasa bukan saja faktor ubat-ubatan, pemakanan, gaya hidup juga. Ya, sentiasa berjumpa dengan doktor. Ya, kalau apa-apa lagi satu adalah elakkan mengambil kita kata apa-apa ubat-ubatan ataupun apa-apa suplemen secara berterusan atau berpanjangan tanpa apa-apa pengawasan. Itu paling bahaya. Itulah saya nak tanyakan tadi. Maknanya mereka yang kata makan suplemen ni terlalu banyak dalam tempoh yang berterusan, tempoh yang lama tu pun sememangnya menyumbang juga. Memberikan beban lebih kepada buah pinggang? Betul, ada risiko. Jadi apabila kita, ini macam blanket statement, saya tak boleh nak kata. Tapi apa-apa ubat-ubatan, apa-apa suplemen sama ada dia akan kita kata diproses daripada buah pinggang ataupun hati. So kalau kita tak pantau, kita tak jaga, risiko kepada buah pinggang ada, risiko pada hati pun ada juga. Ada orang yang dah ambil satu suplemen sampai 5-6 tahun. Adakah itu dikatakan tempoh yang berpanjangan? Oh, sangat lama. Sangat lama. Oh, itu sangat lama. Memang lama tu. Okey, alright. Jadi mungkin kita ambil nasihat doktor ya sebelum kita mengambil suplemen, terutamanya secara berpanjangan. Jadi nak tanya kepada Puan Ashikin, selepas menjalani pemindahan buah pinggang, macam mana keadaan sekarang? Alhamdulillah, saya memang dah banyak sangat improvement dari segi kesihatan. Maksudnya saya memang sihat. Saya perlu mengambil ubat-ubatan selepas transplant, iaitu dipanggil immunosuppressant, dia untuk repress imun kita, mengelakkan badan kita sendiri reject buah pinggang yang baru tu. Cuma tu je lah yang saya kena ambil sepanjang hidup. Tapi selain pada tu, saya punya aktiviti semua tak terbatas lah. Maksudnya sebelum ni nak pergi bercuti, kena factor in dialisis. Ya, betul. Kalau nak pergi umrah ke macam mana susah. Ya, betul. Tapi sekarang ni kita bebas lah untuk menjalani. Macam mana keadaan adik Puan Ashikin yang telah menderma satu buah pinggang? Ada satu lagi kan? Ya, betul. Macam mana cerita? Adik saya, alhamdulillah so far dia bersihat. Dia pun menjalani rawatan follow up di hospital selepas pembedahan. Jadi so far alhamdulillah kami berdua sihat. Okey, satu lagi doktor, kita nak tinjau di Facebook. Rakan kita ada berkongsi. Jom sama-sama kita kalau sempat ditayangkan. Kalau di sini apa yang kita ini nampak? dia, Nur Azlina T. Assalamualaikum. Salam, saya pesakit darah tinggi. Selepas tahun saya ambil ubat darah tinggi, terus dikesan kencing berbuih. Adakah puncanya dari ubat darah tinggi atau apa? Terima kasih. Baik, Puan Azlina. Selepas makan ubat darah tinggi, dapat detect kencing berbuih. Okey. Dia boleh kita kata cause and effect juga. Tapi pertama kita kena tahu, saya pun tak pasti Puan Azlina daripada usia mana. Okay. Yang pentingnya adalah kita kawalan tekanan darah tinggi itu adalah penting. Kalau memang dah ada tanda-tanda kencing berbuih, sila rujuk dengan doktor yang merawat. So memang kita perlu buat pemeriksaan yang seterusnya. Adakah itu warning sign? Yes. Warning sign ya. Jadi kepada yang ada bertanya juga kita punya penerbit tanya, kalau kencing kerap, kencing kerap adakah ianya terlibat juga dengan antara perkara-perkara yang boleh menyumbang triggered? Kencing kerap ni pun dia simptom kepada bermacam-macam keadaan. Ya, kalau pesakit yang kencing manis yang sebelum ni tak dapat detect, gula dia pun tinggi, dia boleh kencing kerap. Itu pun boleh, ataupun something simple mungkin jangkitan air kencing boleh menyebabkan pesakit kencing kerap. Kencing kotor. Betul. So kalau ada apa-apa kemusykilan, pergi jumpa doktor. Dapatkan konsultasi yang sebenar. Kan, pemeriksaan diri anda. Sebab kadang-kadang kalau kita nak samakan simptom kita dengan orang lain pun tak boleh juga kan. Betul. Ada orang toleransi terhadap kesakitan dia berbeza-beza. Okeylah, sebagai penutup, boleh tak kita katakan kalau kita ada masalah, mungkin masalah jantung atau masalah kencing manis, dan kita pergi membuat pantauan dengan doktor dan kita cek semua sekali, adakah itu digalakkan? Okey, memang selalunya untuk pesakit-pesakit kencing manis darah tinggi, masalah jantung, bila dia datang appointment, dia buat pemeriksaan, memang selalunya kami akan membuat, so di hospital atau di klinik-klinik dia akan membuat ujian air kencing, ujian darah, kita cek gula, kita cek fungsi buah pinggang, itu memang akan ada. Memang kena ada, dia automatik lah sekali ya. Lebih kurang macam tu. Okey. Puan Ashikin, selama 8 tahun menjalani dialisis dan juga akhirnya adik ingin bersama-sama untuk melakukan transplant dan sebagainya. Jadi apa kata-kata mungkin satu kepada adik, satu lagi kepada mereka yang hampir putus asa melalui fasa ini? Semangat daripada Ashikin. Okey, kepada adik saya memang berterima kasih banyak-banyak sebab memberikan hidup yang baru pada saya. Peluang kedua ya. Peluang kedua. Alhamdulillah. Okey, kepada semua yang sedang menjalani rawatan dialisis, nasihat saya mungkin untuk terus kuat, sebab dialisis bukan pengakhiran kepada hidup. Kita masih boleh menjalani hidup seperti biasa, seperti orang lain.
aktiviti yang lebih kurang macam orang lain, cuma just kena faktorkan dialisis tu. Dan Semangat betul Ashikin. Betul lah. Kuat semangat Ashikin, insya-Allah. Dan kalau ada donor, meaning kalau ada ahli keluarga yang ingin mendermakan buah pinggang mereka, saya mengalu-alukanlah more transplant patients and also donors lah, supaya mereka pun dapat rasa apa yang saya rasa. Kepada rakyat Malaysia untuk sedia menderma. InsyaAllah satu pun tak apa, masih boleh menjalani kehidupan yang biasa. Jadi untuk Hari Jantung pula nampak DJ Jantung. Hari Buah Pinggang sedunia berlangsung pada 9 hari bulan Mac. Saya pastinya ada aktiviti-aktiviti yang untuk wara-warakan atau give awareness untuk orang ramai. Dipersilakan kalau ada. So, jadi Hari Buah Pinggang Sedunia tahun 2023 ialah sambutan seluruh dunia. Ya, saya. Ya, so tema pada tahun ini adalah preparing the unexpected, supporting the vulnerable, ataupun bersedia untuk sebarang kemungkinan melindungi golongan rentan. Jadi sambutan di Malaysia ni memang nationwide lah. Macam-macam sambutan yang kita ada di Kuala Lumpur, sambutannya pada 9 Mac. Di Negeri Sembilan ada sambutan di Dataran Nilai pada 11 Mac. Betul. 7 hingga 3 pagi hingga 3 petang. Dan insya-Allah dikelolakan oleh Yayasan Buah Pinggang Malaysia ya. Ya, betul. Kalau boleh anda di luar sana pun kalaulah terbuka hati, kalau lihat keadaan Puan Nur Ashikin dan sebagainya, kalau mungkin ada yang tersayang, kalau boleh derma-dermalah kan untuk mereka yang ingin memerlukan rawatan dialisis dan perlukan subsidi ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Azhani Akmar Azhar, pakar perubatan dan nefrologi Hospital Serdang. Terima kasih banyak doktor, banyak saya belajar hari ini. Dan Puan Ashikin Ahmad Nizamuddin, pesakit. Terima kasih atas semangat dan kami doakan sentiasa yang terbaik untuk Ashikin dan juga adik, keluarga juga ya. Begitu kecil tapi begitu penting buah pinggang kita. Jadi jagalah kesihatannya. Jadi pantau, pergi check up kalau rasa ada rasa silap dan salah tu, pergilah cek secepat yang mungkin. Baik.